Baik. Oh, masa dia. Bagi siapa yang tak dapat merakan waktu menggunakan iCam ataupun kalau tak dapat pakai iCam, cuba guna Putra VID. Kalau tak dapat juga, tulis kat bawah dekat ruangan chat tu lah. iCam tu bagi siapa pengguna iPhone yang dah upgrade ke iOS, uh, yang dah upgrade iOS, dia ada masalah sikit sebab dia tak mau terima iCam yang lama. Pihak IDAT dalam proses untuk upgrade iCam tu yang baru. So the best alternative adalah menggunakan Putra VID. Tetapi kalau bermasalah juga, itulah apa, tulis saja dekat ruangan chat tu. Okey kot, Fizan, kita boleh start. Fizan. Ya, kau boleh. Okey. Sekejap. Saya cancel. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terima kasih kerana sudi datang ke taklimat segera yang IDAC anjurkan. Taklimat ni kita terpaksa segerakan sebab kita ada terima beberapa aduan tentang bila kita buat webinar ataupun kita buat streamkan event-event kita melalui acara online, kita dapati bahawa terdapat pihak lain yang mengganggu acara online kita, dan gangguan tu termasuklah meletakkan video lucah dan sebagainya. Okay. Jadi kami terpaksa buat ni segera kerana kita ingin mengelak kes-kes yang sama berlaku. Kita risau ada orang yang memang sentiasa perhatikan ataupun memantau acara-acara kita milik UPM. Mungkin dia akan dapat melalui email, mungkin student akan dapat melalui poster, mungkin orang luar dapat melalui Facebook atau mana-mana media sosial yang lain. So bila dapat address macam tu, terdapat kemungkinan gangguan boleh dilakukan kepada acara kita lah. Jadi sebelum benda tu berlaku, kami try bagi taklimat dulu sedikit kepada semua. Jemputan sebenarnya kepada semua PTJ, kalau boleh letakkan 3 orang lah. 3 orang tu bermaksud at least kalau salah seorang terlepas, ada lagi 2 orang yang mungkin akan jadi backup dan akan terangkan kepada pihak yang lain. So tapi bagi PTJ besar, kita percaya ada juga akan ada sekretariat ataupun penganjur yang tak dapat hadir pada hari ini. Jadi kita sama-sama harap pada siapa yang hadir hari ini sempat untuk memanjangkan isu ni, bukan panduan ni kepada yang lain lah. Jadi semua orang tahu tentang status kita dan bagaimana untuk mengelakkannya. Okay. Sebelum tu sedikit dulu, apa yang kami ceritakan ni sebenarnya kita ada letak dekat website, dekat upm.edumai/VC Guide, Video Conferencing Guide. Boleh yang lanjut boleh tengok kat situ lah, tetapi ini lebih detail sebab ini kita akan ceritakan dengan lebih panjang, dan nanti kita boleh adakan session question and answer lah kalau berminat. So yang akan menerangkan sedikit hari ini adalah Encik Rafizan Ramli, Haji Rafizan Ramli. Rafizan Ramli ni dia ketua section video conferencing atau section persidangan video yang menjalankan perkhidmatan video conferencing untuk seluruh UPM. Tetapi banyak fokus kepada event-event besar lah. Kalau kecil tu kita harap
semua pihak dah boleh anjurkan sendiri. Cuma kita minta berhati-hati dengan keselamatan lah. Okey, sebelum saya teruskan dengan lebih lanjut, saya detailkan sikit apa yang berlaku. Ini bukanlah yang pertama, saya ingat ada kes dah sebelum ni, tapi kita nampak dia berulang. Bila berulang tu dia menimbulkan kerisauan lah. Okey, kes dia bila kita ada PTJ ataupun sekretariat yang menganjurkan persidangan video secara online. Okey, sekejap sebelum tu. Boleh dengar ke saya cakap? Okey, jelas. Jelas. Okay. Sekejap saya ingatkan tak dengar. Alright. Bila kita mengadakan persidangan video ataupun video conferencing ataupun streaming ataupun lagi meluas jika stream ke media sosial atau webinar, benda tu sebenarnya dapat diakses oleh ramai orang serentak. Okay. Kami bagi pihak IDEC dan Haji Rafizan, servis yang beliau sediakan adalah perkhidmatan video conferencing. Okay, sebelum tu nak kena faham dulu sikit. Video conferencing ni dilakukan dengan menyediakan bantuan-bantuan, misalnya perisian, ada Zoom. Kadang-kadang kita kalau ikut kesesuaian kita ada kamera yang kita ada pun kecil, jenis yang meja punya lah. Okay. Kita terima juga ada kadang-kadang permintaan untuk buat multiple camera production, MCP, ataupun ada yang minta stream ke Facebook dan sebagainya. Benda tu bukan di bawah IDEC sebenarnya, benda tu perkhidmatan tu dijalankan oleh PSPK. Jadi kalau ada siapa selepas ni memerlukan perkhidmatan stream ke Facebook dan sebagainya, itu direct ke PSPK lah bukan IDEC. Okay, so bila kita mengadakan webinar, mengadakan panel bercakap sesama sendiri, terdapat keadaan di mana pihak penganjur inginkan supaya peserta berkongsi skrin atau video kepada semua orang yang lain. Okay. So dekat sini kita nampak ada gangguan yang berlaku lah. Dekat luar negara benda ni dah berlaku bertahun, dipanggil Zoom bombing. Zoom bombing tu di mana kes macam ni lah. Bila dia benarkan orang share, suddenly ada orang yang mempunyai niat yang nakal akan sharekan skrin dia dan memaparkan paparan yang tidak bersesuaian. Tapi dalam kes ni yang UPM kena adalah paparan bersifat pornografik lah. Okay. Jadi benda tu yang kita nak elakkan sangat. Sebab sekiranya kita stream tu let's say kepada grup yang kecil, kelompok tu mungkin boleh dikawal. Mungkin kita nampak tak menyebar luas lah. Tapi jika kita start buat stream ke media sosial, halayak dia lebih meluas. Bila meluas tu kadang-kadang ada sampai luar negara. Dalam kes kadang-kadang ada orang akan terus buat laporan kepada UPM, kepada VC mengatakan UPM memaparkan ataupun stream pornografik dan sebagainya. Benda tu tidak dalam niat kita, tetapi ada gangguan. Jadi kita fokus kepada gangguan tu lah. Okay. Bagi mengelakkan perkara yang sama terjadi, itu yang pertama, kita dapati bahawa mungkin ada ramai di antara kita yang masih kurang faham tentang wujudnya ancaman tersebut, dan ancaman tersebut memang benar dan telah lama berlaku sebenarnya kat luar negara. Cuma kat Malaysia ni kadang-kadang belum meluas lagi, tapi UPM yang setakat saya tahu dah 2 kali. Okay. Jadi kita kalau boleh elakkan ada kali ketiga lah. Dan antara puncanya mungkin adalah pihak penganjur mungkin tak perasan terdapat setting yang membenarkan publik untuk share di dalam aplikasi yang kita gunakan, sama ada dekat Webex ataupun Zoom. Okay. Jadi nanti Encik Rifzan akan tunjuk dengan detail lah macam nak semak, macam mana nak buat sebelum dan selepas dan sebagainya. Okay.
Okey, kenapa perkara ni penting? Bila ada kes-kes macam ni, sebenarnya dekat UPM kita ada apa? UPM Cert. UPM Cert ni adalah satu jawatan kuasa tentang apa? Menyiasat sekiranya terdapat sebarang gangguan, hack dan sebagainya yang perlu disiasat oleh mereka, dan seterusnya melaporkan benda tu kepada MyCert, peringkat Malaysia lah. Jadi sekiranya berlaku dan sekiranya terdapat laporan daripada PTJ, maka laporan tersebut kena sediakan, dan panjanglah siasatan dia, dan itu yang kita kalau boleh kita elak supaya bukan setakat tadi tu dah bawa image buruk kepada UPM, tapi selepas ni ada satu tindakan lagi yang perlu dilakukan, iaitu yang melibatkan MyCert di peringkat Malaysia lah, keselamatan ICT di peringkat Malaysia. Okay. Selain daripada tu, saya rasa detail ni akan diceritakan oleh Haji Rafizan lah. Okay. Untuk basic penerangan ni ada apa-apa soalan ke? Ni belum lagi detail, nanti detail Haji Rafizan akan ceritakan. Ada soalan ke? Tak ada? Okey, kalau tak ada saya jemput Haji Rafizan untuk ambil skrin lah untuk ceritakan kaedah untuk penggunaan Webex dan Zoom. Terima kasih. Rafizan, suara tak dengar. Okay, sorry, saya termute. Okay, terima kasih Cik Safri. Okay, Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Rafizan Ramli. Saya daripada section persidangan video. Ada juga yang dalam ni rasanya yang kenal dan ada yang tak kenal lagi. Jadi kalau yang tak kenal tu biasanya apa-apa yang berkaitan dengan sidang video, bawah section kami lah yang akan ambil alih. Cuma macam Safri kata tadi, kalau ada berkaitan dengan video streaming ataupun multi camera production, servis tu sekarang di bawah PSPK. Okey, saya lebih kepada teknikal. Jadi apa yang Cik Safri kata tadi itu sebenarnya dah ada dalam panduan yang diletakkan dalam laman web. Sekejap saya share saya punya skrin ya. Saya share saya punya ni. Okey. Kalau masing-masing boleh pergi dekat sini, idet.upm.edu.my/bcguide. Dalam ni kita dah ada guide, garis panduan keselamatan persidangan video, etika persidangan video. Jadi sepatutnya dalam ni masing-masing kalau follow, benda ni dah pun boleh cover apa yang Cik Safri kata berlaku tu. Contoh sekarang dalam, kalau tengok garis panduan persidangan video, bagi penggunaan aplikasi sidang video untuk tujuan pengenalan mesyuarat atau perbincangan rasmi UPM, pengguna dimohon untuk mematuhi garis panduan keselamatan berikut. 1. Gunakan aplikasi persidangan video yang berreputasi baik. Macam contoh sekarang yang selalu kita gunakan Webex ataupun Zoom. Dalam UPM ni, dua aplikasi ni yang biasa kita gunakan. Lepas tu gunakan sambungan internet yang dipercayai dan selamat. Selalunya kalau dalam UPM insyaAllah okey. Cuma di luar tu kena ambil perhatian sikit lah kalau kita gunakan wifi yang free. Okay, muat turun persidangan video dari laman web yang rasmi. Sebab ada yang share aplikasi video yang bukan macam tadi, yang bukan berreputasi baik, tapi benda tu adalah trojan ataupun malware daripada laman web yang orang share. So kena hati-hati dengan alamat yang kita download. Okay, yang ni hanya imbas aplikasi yang dimuat turun menggunakan aplikasi ini mana software yang kita download tu, make sure kalau kita nak install, kita scan dulu. Okay, untuk yang ni, untuk nombor 5, pastikan ejaan URL yang sahih ni. Maksudnya kalau kita dapatkan link yang daripada orang yang nak share kita punya link, kita punya event tu, kena make sure tengok alamat tu betul tak daripada. Kalau macam Webex, make sure dia upm.webex.com, zoom.us. Sebab ada separuh kadang tu alamat ni sendiri dah pelik. Jadi sepatutnya kalau tengok pelik tu jangan klik. Okey. Elakkan jemputan dengan menggunakan pautan. Maksudnya ni sekarang ni kita ada URL yang dah encrypt sekali dengan kita punya meeting ID dengan password. Jadi kalau boleh gunakan meeting ID lain, lepas tu password lain. Itu lebih selamat.
Okay, kongsikan meter dan password kepada ahli yang ingin dijemput saja. Maksudnya ni bila kita share kita punya aplikasi, kita punya link ataupun meeting ID tadi tu, make sure orang yang berdaftar ataupun peserta-peserta yang kita confirm kita percaya. Mana dengan kata lain kalau boleh kita emailkan kepada peserta yang kita memang kenal. Okay, jangan kongsi pautan mesyuarat tertutup kepada pihak yang tidak berkenaan. Ni macam Encik Safri kata tadi, link kita tu kita pergi share dekat public. Ini yang selalu berlaku. Jadi yang ni yang perlu ambil perhatian lah. Nombor 9, pantau sesi persidangan video dan pastikan peserta adalah dijemput saja. Okay, untuk yang ni, benda yang dah berlaku, benda yang event dah start. Jadi yang perlu mantau ni adalah urusia. So kalau boleh urusia perlulah kita lantik lebih baik seorang lah. Katakan seorang tu nak jaga tentang registration, dan seorang tu akan jaga tentang participant, seorang tu akan jaga tentang slide presentation. So bila lagi ramai lagi okey lah, sebab nak pantau the session tu kena ada ramai sikit kan. Yang lain tak ada apa ni, cuma elakkan berbincang pada sensitif dan sulit semasa persidangan video, elakkan berkongsi dokumen sulit. Ini apa yang berlaku dalam sesi je lah. So yang penting sekarang ni, yang tadi ni, yang penting sekarang ni, yang apa yang berlaku sekarang ni, orang share link tu keluar. Contoh yang terbaru ni, dia share dalam Facebook. Jadi bila dalam Facebook, kadang-kadang sekarang ni dah ada robot. Dah ada robot yang memang scan the whole media sosial, dia tengok ada link yang open, robot tu akan terus masuk ke dalam sesi kita. Dan bila masuk dalam sesi kita pula, security dalam sesi tu pun kalau kata kita open, let's say tadi yang pasal sharing. Kita buka sharing, dia pun tunggu masa je sharing tu tak ada orang share, dia akan share apa-apa yang katakan tadi macam porno lah. Tu yang kita tak nak tu. Okey, kawal kebenaran. Okey, yang ni lah, kawal kebenaran perkongsian skrin dengan menggunakan mikrofon bagi milap. Nanti saya tunjuk macam mana menggunakan Zoom, apa yang perlu kita setting supaya yang boleh share hanya orang tertentu. Dan juga dalam Zoom, dalam Webex. Saya tunjuk dua lah depan ni. Okay, ni dah. Sorry. Okay, ni habis tentang panduan keselamatan sedang video. Okay, tentang etika ni rasanya masing-masing boleh baca lah kot. Ini sebab hanya tentang kita, tentang user. Jaga penampilan diri, guna nama sebenar. Sebenarnya ni elok juga untuk urus dia. Beritahu kepada partisipan bila nak masuk sesi yang kita dah bagi tu, minta dia ubah nama dia kepada nama yang kita boleh kenali. Sebab contoh, kalau kata kita enablekan waiting room, jadi bila dia masuk dalam waiting room, dia gunakan nama PC atau nama handphone dia, kita tak tahu dia adalah peserta sebenar ke atau tak, sebab dia tak letakkan nama yang sebenar. Jadi make sure masa kita hantar jemputan pada mereka tu, dalam email tu, beritahu mereka supaya gunakan nama sebenar masa nak masuk. Dia senang admin ataupun senang urus dia nak admit dia masuk. Okay, ni mute mikrofon ni masing-masing dah biasalah, masuk-masuk kena mute. Okay, yang ini untuk urus dia nanti waktu ni lebih kepada housekeeping lah. Jadi bila moderator nak startkan event nanti, buat sikit housekeeping, beritahu etika-etika dalam mesyuarat. Ini untuk partisipan, ambil mikrofon bila kita nak bercakap saja. Lepas tu ni mungkin dapatkan kebenaran daripada host untuk bercakap ni, boleh letak dalam chat ataupun boleh gunakan sekarang ni ada apa? Ada ikon kan, ikon untuk kita raise hand. Okay, hantar raise hand, jadi nanti admin boleh nampak, kita boleh unmute dia, kita unmute dia. Minta kebenaran sekiranya ingin berkongsi skrin pun sama, kita boleh angkat tangan ataupun tulis dalam chat. Pastikan screen power tak mengandungi perkara sensitif. Okay, ini etika kita sendirilah. Okay, dapatkan semua. Okay, tentang rakaman ni pun, untuk siapa nama tu, untuk rakaman, bagi saya lah, kalau boleh kita jangan allow third party ataupun partisipan untuk rekod. Kata kat mereka, kita akan rekod, nanti admin akan hantar email link untuk file yang direkod. Bukan apa, kita tak nak kalau dia rekod, kalau ada apa-apa isu sensitif, nanti rakaman tu dah ada pada mereka.
So kalau benda tu viral ke apa akan menimbulkan masalah di masa hadapan lah. Okey, lepas yang keluar apabila tamat sesi sidang video untuk mengelakkan serangan virus atau penggunaan ID oleh pihak tidak berkenaan. Okey, ini dua apa nama tadi? Dua file tadi tu boleh dapatkan dekat laman web IDEC tadi. Sorry. Boleh dapatkan alamat dekat sini ya, idec.upm.edu.my/bcguide. Okay, ada satu lagi saya tak upload ke dalam ni. Okay, sekejap ya, saya share. Okay, saya besarkan sikit ya. Okay, ni ni sebab saya baru buat semalam. Do and don't untuk Purustia untuk melaksanakan seminar-seminar contoh yang tadilah, conference, forum. Ni kebanyakan ni apa yang ada sama dengan apa nama tu panduan yang kita bagi. Okey, contoh do, kalau boleh untuk seminar lantik seramai ataupun jangan seorang lah, jangan buat kerja lone ranger lah. Kalau boleh kena ada 2-3 orang lah yang akan bantu dalam seminar tu. So co-host kalau boleh ramai lah. Tapi kita faham lah kadang tak ramai yang boleh bantu. So kalau ada seorang tu at least ada 2 orang. Kalau seorang tu ada hal nak pergi ke tandas ke nak pergi semayang, seorang lagi boleh cover. Maknanya melantik berapa orang usia program yang boleh berperanan sebagai co-host bagi memantau sesi seminar sepanjang program. Okay, nombor 2. Make sure aktifkan fungsi waiting room pada setiap seminar. Sebab kalau fungsi ni tak diaktifkan, kalau peserta yang masuk tu kita tak kenal, automatik dia dah masuk dalam sistem kita, nanti susah kita nak trace. Kalau kata kita ada let's say ada 500, 1000 orang, nak trace siapa yang kita tak tahu tu susah. Jadi bila kita ada waiting room ni, at least urus dia, ada dia punya senarai peserta, senang dia nak admit siapa yang betul-betul register, siapa yang betul-betul sepatutnya masuk. Tapi untuk sesi yang ramai, katakan 500 ke 100 orang, kita faham memang kita akan buka waiting room ni, jadi partisipan yang ada link akan boleh masuk terus kan. Okey, itu tak apa. Let's say case yang tu nanti kita cerita tentang macam mana kita nak kawal tentang sharing screen. Contoh nanti, okey, nombor 3, nombor 4 ni tentang sharing screen. Contoh katalah semua orang dah masuk. Okey, ni macam mana kita nak kawal yang sharing screen tadi. Ada 2 cara. Satu cara orang yang nak share screen tu, kita boleh lantik dia sebagai co-host. Ataupun kalau dalam Webex dia panggil presenter. So co-host dengan presenter ni hanya dia saja yang boleh share. Sebab dalam dalam Zoom ataupun dalam Webex, bila kita ada function security untuk participant tak boleh share screen, bila kita disablekan benda tu, hanya host dengan co-host saja yang boleh present. Jadi selamat. Nanti kalau ada sesi pembentangan, let's say let's say si A nak buat presentation. So co-host co-host tak boleh lantik co-host yang lain. Host akan lantik siapa nak buat presentation tu sebagai co-host. Jadi bila dia dah dapat title sebagai co-host, dia boleh buat presentation. Orang lain yang tak ada title co-host ni, dia tak boleh buat presentation. Jadi kita boleh kawal kat situ tentang yang kalau kata tadi, waiting room ni kita buka. Nanti macam mana dia kata, nanti orang tiba-tiba share. Okay, kita disablekan screen sharing dan nanti orang yang nak buat presentation saja sebagai co-host. Satu cara lagi, kita boleh buka yang sebab kadang-kadang sesi yang tu sesi katakan brainstorming kita nak sharing screen tu open, jadi siapa je boleh share. Okey, nak selamat boleh kita buka, tapi co-host ni ataupun host nanti lepas saja presentation presenter yang pertama tu habis, tutupkan screen share. Jadi waktu perbincangan macam tak melibatkan sharing presentation, fungsi sharing screen tu ditutup. Bila ada je orang lain nak dekat share, okey nanti si B pula kata host boleh tak allow kami untuk share. Okey, dia buka balik fungsi share screen ni, start sharing, habis sharing, tutup. Kerja yang ni banyak sikit. Maknanya dia kena sentiasa monitor presentation punya slot. Nanti sekarang saya tunjuk macam mana nak disable dan tak disable. Kejap lagi saya buat hands on punya session ni. Okey, yang ketiga ni, yang aktif bunyi peserta keluar masuk ni sebenarnya
perasan tak kalau kata kita buka sesi, lepas tu session dah start. Lepas tu yang nanti orang-orang start masuk tadi bunyi notification. Bunyi buzzer ke, bunyi tone ke. So yang tu kalau boleh kita disablekan. Bila disable tu jadi dia tak mengganggu presentation lah dalam kita punya sesi. Okey, yang ini menutup mikrofon peserta secara automatik ketika peserta mula masuk. Kalau kita perasan ada satu option tu, mute participant open entry. Okay, ini yang nombor 5. Lepas tu mengaktifkan fungsi mute chat mikrofon dan video peserta mengikut kesesuaian program. Contohlah program yang kata yang melibatkan let's say one way ataupun let's say macam benda tu opening session. Katakanlah opening session kebanyakannya one way saja kan, kita tengok apa yang berlaku saja. Jadi function ni berguna waktu tu. Maksudnya kita enablekan function mute participant, mute microphone, mute video, mute chat. Jadi peserta yang masuk tu dia tak boleh buka dia punya mikrofon, tak boleh buka dia punya video dan dia tak boleh chat dengan siapa-siapa. Jadi dia lebih kepada macam one way, dia tengok je apa yang berlaku. Kat sini dia kata mengikut kesesuaian program. Okay, menggalakkan peserta mengemukakan soalan di ruangan chat. Jadi instead of kita bagi dia buka video, lepas tu dia bertanya, ni masa soal jawab masa soal jawab. Kalau boleh, kalau kita nak lagi selamat kita punya sesi tu, kita minta dia tulis dalam chat punya punya ruangan. Nanti moderator akan buka soalan tu kepada forum kepada pembentang. Okay, sebab apa? Berapa? Salah satu cara yang katakan hacker tadi kan, hacker ke cracker ke, dia masuk, dia walaupun dia tak boleh share screen, ada satu cara lagi, dia share dia punya video tu as a video yang bukan-bukan. Jadi bila kita dah bagi buka dia punya video webcam tu yang dia dah tukar kepada video, katakan video lucah tadi tu. Jadi benda tu dah orang lain semua nampak. Jadi kalau kata kita nak prevent benda tu, salah satu kita jangan bagi dia buka video. Kita minta kalau ada soalan, tanya dalam chat function. Tapi kalau memang kita kenal orang tu dan memang function tu memang function forum dua hala, tak masalah lah. Okey, untuk Dun, okey ni yang tadi dalam dalam yang panduan tentang etika, panduan tentang keselamatan tadi. Sama, jangan kongsi link seminar seperti direct link yang URL panjang tu ataupun meeting ID dan password kat mana-mana platform media sosial. Contoh kita ada event next week nak buat tentang forum atau seminar, memang kita akan letak ke dalam Facebook. Tapi untuk mendapatkan link tu nanti cara yang paling senang, tulis itu untuk dapatkan link mohon register ataupun mohon contact direct dengan penganjur. Jadi bila dia contact direct dengan penganjur, at least kita ada dia punya email. Tu kita boleh bagi kita punya link tu dalam email. Jadi at least kita boleh trace lah siapa yang kita bagi link. So jangan sesekali hantar link ataupun password tu dekat media sosial lah. Okay, yang nombor 2 ni, elakkan memberi kebenaran untuk membuat rakaman oleh pihak ketiga. Okay, ni yang saya dah sentuh tadi masa dalam dalam etika, dalam etika tadi. So kalau boleh biar urus dia ataupun host yang rakam, habis sesi baru kita share dengan dia orang. Okay, itu habis tentang tu. Sekejap ya. Saya tunjukkan yang saya pergi kepada hands on tu ya. Okey, tadi kalau yang boleh nampak tak saya punya button kat bawah ni? Boleh. Okey dah ya. Okey, untuk urus dia bila dia dah set bila dah buka sesi macam ni masa tu kita tak allow lagi lah sesiapa masuk. Okey, kalau kita nak ubah function-function yang saya cakap tadi tu, pergi dekat security button nombor 3 ni. Okey, dekat sini kalau perasan dia ada banyak function-function yang dia dah kumpul. Dulu benda-benda ni tak ada. So sekarang ni dalam yang baru ni dah ada. So banyak benda kita boleh buat. Kita boleh lock kita punya meeting. Macam ni sekarang saya tengah enable waiting room. Betul cakap enable dah ada, masih ada kawan-kawan kita yang dekat admin. Sorry, saya admin je dulu. Okey. Ni waiting room. So bila kita enable tu, siapa nak masuk dia akan sangkut dekat waiting room. Jadi selamat, kita tahu siapa yang tengah nak masuk. Kalau kita kenal, kita admit dia masuk. Okey, tu yang waiting room.
Lepas tu hide profile picture ni maksudnya bila dia tutup dia punya gambar, dia akan keluar profile picture gambar yang kita set dekat dalam zoom.us. Contoh macam ni dia set gambar IBS dia. Puan Ina dia set gambar dia. So yang ni pun bahaya sebabnya kalau kata orang tu dia tutup profile picture tapi sini dia letak gambar porno, pun bahaya juga. Jadi kat sinilah kalau saya hide ni hanya keluar nama-nama dia saja. Dia tak keluar pun gambar yang dia gambar dia. Jadi kalau saya unhide balik, okey dia akan keluar balik gambar-gambar yang dia set tu. So bergantung pada urus dia untuk on kan pun tak on kan ya. Okey. Okey, yang ini yang berkaitan dengan participant. Yang ni yang penting. Apa yang boleh kita adjust kat sini, allow participant tu share. Okey, by default siapa yang gunakan akaun yang saya, akaun iBet kalau nak buat event, saya memang automatic untick this one. Jadi bila mana saya dah bagi link tu dekat user yang mohon dalam SPLCT, bila dia masuk benda ni memang dah automatic saya untick. Tapi kalau akaun tuan-tuan dan puan-puan yang masing-masing mungkin yang ni belum untick. So kalau nak disablekan je, just buka je security, lepas tu untick screen share. So bila kita untick ni, participant lain bila dia nak buat dia klik klik share screen, nanti dia akan tulis situ host disable the sharing screen, share screen. Jadi kalau kita nak share tu kita kena contact terus dengan host untuk minta buat sharing. Masa itulah satu cara tadi sama ada saya onkan balik share ni, dia share dia punya screen, ataupun satu lagi saya lantik dia. Contoh gini, saya lantik orang ni, katakan Zahrin ni, kita boleh mouse over dekat orang yang ni. Katakan Zahrin angkat tangan, dia kata dia nak share. Mouse over, klik more, lepas tu make co-host. Bila saya make dia sebagai co-host, baru dia boleh share screen. Okay, sebenarnya cara ni lagi selamat. Cuma yang kadang yang jadi isunya sebab bila dia jadi co-host, dia sebenarnya macam jadi urus dia juga. Bila jadi urus dia, nanti dekat screen dia akan keluar. Katakan ada orang, ada Liza tengah waiting dekat waiting room. Dia nanti dekat screen dia akan keluar lah benda tu. Okey, tu je lah kelemahan dia. Tapi cara ni lagi selamat sebab hanya orang yang ada function sebagai co-host yang boleh share screen. Host dengan co-host je share screen. Okey, satu lagi cara tadi, kita terus let's say masa tu, slot pukul 10 ni fakulti pertanian katakan nak buat share. Host ataupun co-host klik je security, onkan je ni, allow participant can share ni, terus je presenter daripada fakulti pertanian buat sharing. Tu pun boleh, tanpa melantik je sebagai co-host. Tapi dia kena sentiasa aware lah. Habis je presentation tu, terus tutup balik semula, allow participant tu share ni, untick balik. Lepas untick tu mana orang tu tak boleh share dah. Katakan fakulti, lepas tu katakan fakulti sains komputer nak buat sharing, dia tick balik. Lepas tu fakulti buat presentation, tutup balik bila dia habis buat presentation. Okay, itu dua cara. Okay, yang lain ni, okay. Kita allow chat tak chat ni dekat sini, dekat chatting ni. Jadi bila kita tick participant chat ni, kita untick dia tak payah chat pun. Selalunya kita akan guna ni kadang-kadang hari tu Asper digunakan untuk exam. So bila exam berlaku, dia disable benda ni, disable chat. Jadi student tak boleh chat antara masing-masing lah. Dia tak boleh private chat dengan kawan dia. Kalau dia guna WhatsApp tu lain cerita lah. Tapi dalam ni sendiri dia tak boleh menggunakan function untuk chat. Okay, rename dan save maknanya dia akan masuk dengan nama apa yang dia register masa gunakan mula-mula masuk tu. Mana kalau dekat sini tu dia dah register as siapa, dia akan guna nama yang sini. So kalau macam saya sekarang ni, saya onkan kata rename dan save, mana dia boleh pergi je dekat nama dia. Mana participant list saya. Lepas tu dia boleh klik je sini, lepas tu rename nama dia. So dia boleh rename atas nama apa-apalah. So selalunya kita akan bagi dia rename sebab kadang-kadang dia masuk atas nama yang pelik-pelik tu lah. Jadi kita minta, okay, please rename your name by this format lah. Katakan
UPM, lepas tu nama dia. Ataupun USM, lepas tu nama dia. Jadi senang untuk Rustia nak check. Ataupun kalau forum, presenter, lepas tu nama dia. Kalau participant, lepas tu nama dia. Jadi senang. So yang function ni selalunya kita on kan. Okey, ni yang saya kata tadi, kalau start video tak start video. Kalau saya kata saya tak bagi participant ni start video, maknanya orang lain tak boleh start video kecuali saya. So semua orang nanti akan stop video dia bila saya antik yang ni. Orang yang masuk dan kemudian lepas saya onkan function ni, dia tak boleh start dia punya video. Okay. Okay, tu satu cara untuk kita prevent orang yang nak buat sharing. Tu yang berlaku baru ni, sebab dia onkan sharing, jadi dia tak tutup. Jadi bila dia tak tutup, yang bila Cik Safri kata tadi, orang tu dapat link daripada luar, jadi dia dah masuk, dia memang tunggu masa je. Bila tak ada orang share je, automatik dia share dia punya screen. Jadi yang penting tentang sharing ni, urus dia lah, kena sentiasa aware. Okey. Okey, tu satu dalam aplikasi. Saya ada orang nak masuk. Dalam aplikasi. Satu cara kita nak apa nama tu? By default kita nak unmute, nak unselect this one. Okey, pergi dekat kita punya Zoom meeting, type zoom.us, lepas tu masuk, lepas tu pergi dekat meeting. Okey, ni meeting yang kita dah schedule lah. Lepas tu kalau kata kita nak schedule meeting tu, masa kita kalau kata nak antik yang share tu, kita boleh buat tu juga sebelum meeting start, tu pun boleh. Okey, ni macam biasalah, masing-masing rasanya dah urus dia dah biasa schedule meeting, letakkan meeting, letakkan tarikh, masa, kalau meeting tu berulang, buat recurring. Okey, lepas tu dekat sini. Ni yang penting, passcode ni janganlah antik. Passcode ni penting supaya dulu by default benda ni dia bagi option tak tick. Tapi sekarang ni by default sekarang ni si Zoom dia automatik dia tick ni. Sebab kalau tak ada password, apa yang jadi sebelum ni, orang dia test je. Dia test je nombor apa-apa. Dia test je nombor, lepas tu dia boleh masuk terus meeting orang tu. So, saya pernah test juga. Masa tu orang tu tak ada password. Saya test je nombor yang bukan-bukan. Saya boleh masuk orang tu punya meeting, automatik terus. So sekarang ni, passcode dia memang tick. Jadi password ni is generated automatically by Zoom. Kita boleh ubah sebab dia ada 10 karakter, kita boleh ubah lah, katakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita boleh ubah, boleh nama pun boleh, tapi hanya 10 karakter. Okay. Satu lagi yang penting untuk kita sebagai roster nak tapis, satu cara ialah guna waiting room. Kita tick siap-siap waiting room. Bila tick waiting room ni, automatik nanti peserta yang dah dapat link kita tu, dia masuk, dia akan sangkut dekat waiting room tadi. Dekat waiting room yang dekat atas ni tadi. Ada satu waiting room. Dekat situ nanti urus dia, siapa yang urus dia akan check. Okey, nama orang ni ada tak? Ada tak dalam kita punya list? Cross check dengan kita punya list. Okey, ada, admit dia masuk. Okey, yang tak ada kita biar dulu kat situ. Okey, saya balik semula kat tadi. Okey, ni untuk kita. Maksudnya video host automatik tak, lepas kita masuk tu kita nak automatik gambar kita ni on ke ataupun off. Saya suka off. So participant kita nak dia automatic on ke off. Saya pun tak berani juga ni, saya off sebab saya takut kalau participant tu saya tak kenal, dia on, automatic on gambar bukan nanya saya. Okey, audio ni ni tak ada apa, ini cuma ni. Okey, yang saya nak tunjuk yang sini. Pergi kat option. Okey, dekat sini ni. Okey, yang first ni jangan tick. Sebab bila you tick yang ni, nanti siapa nama tu, participant memang dapat link awal-awal. Nanti bila kita sebagai urus dia tak masuk dulu, bila kita tick ni, dia boleh masuk sebelum kita. Jadi yang ni jangan tick. Okey. Okey, yang penting satu yang ni. Mute participant, open entry. Sebab yang ni kalau kita tak tick, nanti kalau katalah sesi tu dah bermula, orang tengah dah bercakap-cakap, lepas tu kawan ni baru masuk, memang masa tu mute dia punya mikrofon dengan surrounding bising semua, nanti dia akan mengganggu kita punya sesi. So better tick yang ni, maknanya bila dia masuk je sesi kita, automatik dia punya mikrofon tu mute. Okay, yang lain-lain ni hanya tentang conference, backup room.
recording. Okey, yang ni satu lagi automatic recording ni saya selalunya nasihatkan tak payah enable lah. Sebab bila enable, katakan kita akan start sesi tu katakan sesi pukul 10. Kita selalunya akan start 9.30 kan. Untuk kita urus dia dan orang kita nak masukkan presenter untuk check dia punya slide okey tak, audio okey tak okey, video okey tak okey. Kalau kita dah start recording ni, maknanya pukul 9.30 tu dia dah start recording dah. Jadi kalau boleh tak payah tick, ni kita buat manually, mana sesi pukul 10 nak start je baru kita start klik recording. Manually kat sini. Okey, ni tak ada apa. Alright. Ni adalah setting untuk kita urus dia set sebelum sesi bermula. Mana kita boleh set waktu kita schedule a meeting. Okey. Okey, tu tentang schedule, rasa semua orang dah biasa. Satu lagi saya nak tunjuk yang kita boleh set as a default, yang macam saya buat ni kan, as a default mute participant open entry, waiting room. Kalau perasan saya buka je tadi schedule meeting, yang ni saya tak tick, dia memang automatic tick kan. Macam mana kita nak buatkan dia sebagai automatic? Klik dekat dekat setting. Okey, dalam meeting ni, dalam security ni, okey, pergi dekat, dia ada banyak tau, dia ada banyak ni. Jadi sekarang yang penting saya tunjuk mana-mana yang penting dan berkaitan dengan apa urus dia boleh buat lah. Pergi dekat, okey macam tadi waiting room, okey klik kat waiting room, lepas tu on kan ni. Jadi bila kita on ni, setiap kali kita buat schedule meeting, kita tak perlu tick setiap kali kita nak schedule, setiap kali nak schedule. Automatic dia dah klik kita punya waiting room punya function. Itu satu. Yang satu lagi tadi, sekejap ya, saya turun lagi. Ni masa kita nak schedule meeting. Okey, ada satu tu, ada separuh orang dia mula-mula dapat account dia, benda ni dia tak tick, dia ni co-host. Benda ni kadang-kadang tak tick masa awal-awal. Jadi kalau kata function dia tak ada, okey function co-host ni, function co-host ni ada hanya untuk account yang berbayar, account lesen. Kalau account tu free tak ada. So kena account kita berlesen baru kita dapat function co-host ni. Jadi kalau kita nak enablekan co-host ni, account kita dah confirm berbayar, account berlesen, dia boleh tengok account lesen kat sini. Klik sini, dia tulis license. Okey, host, lepas tu klik je co-host. So bila kita klik co-host ni nanti, jadi kita boleh masa orang tu masuk, kita boleh pergi dekat list participant, kita boleh klik kat more, kita boleh lantik dia sebagai co-host. So siapa ni lantik sebagai co-host. Kalau tidak function ni tak keluar. Okey. Saya balik semula kata ya. Okey, itu tentang co-host. Sekejap ya, saya ambil balik. Oh, sorry. Alright. Satu lagi yang tentang share screen tadi. Okey, share screen tadi tu saya enable, tapi dekat bawah ni saya enable hanya host saja. Host ni termasuk co-host lah. Masuk hanya host dengan co-host saja yang boleh share the screen. Kalau saya klik all participant boleh share screen, mana dekat sini tadi tu dia akan tick automatic. So macam sekarang by default saya dah pun setting dekat sini tadi tu hanya host boleh share the screen. So dekat sini tadi dia dah tick participant tak boleh share. So sesiapa saja yang ada authority dekat sini yang jadi host, co-host, orang ni saja yang boleh buat sharing. Jadi kalau macam kes kita tengah buat conference tu, kita dah lantik siap-siap lah dalam kata kan pukul 9.30 sebelum pukul 10 start, kita dah admit kita punya pembentang-pembentang, kita dah lantik dia jadi co-host. So bila dah lantik jadi co-host tu, hanya orang-orang ni sajalah yang akan buat presentation. Jadi kita tak perlu risau dah, partisipan yang lain ni nak share ke tak share, dia memang tak boleh. Hanya orang-orang yang atas saja yang boleh. Okay. Dua tu je yang agak penting lah. Yang lain ni boleh play around tengok. Macam contoh annotation ni kalau kata kita enable, waktu presenter tengah buat presentation, dia boleh conteng-conteng. So kalau kata tak nak dikacau, disablekan je lah benda ni. So benda ni boleh play around lah, tengok satu-satu nak enablekan whiteboard ke tidak. Remote control ni maknanya kalau orang tu tengok sharing, kita boleh request untuk nak control dia punya screen. Okey, lagi apa lagi yang lain tak apalah, emoji semua ni nanti boleh check sendiri lah. Breakout room, close session. Okey, tu untuk siapa nama? Untuk Zoom. Okey, untuk Webex. Okey. Alamak, saya tak buka. Okay, contohlah Webex kita dah apa nama tu? Dah on. Contohnya saya buka Webex.
katakan ni sesi Webex yang saya dah schedule. Lepas tu saya dah on kan. Saya ke bawahkan sikit lah ni. Webex ni. Okey. Nampak kacau lah. Sebab saya tengah share. Nampak saya punya Webex ni? Okey, saya share screen ni. Okey, kat Webex ni untuk yang presentation boleh share tak share tu, dia sebenarnya dia dekat sini. Dia pergi dekat menu dekat atas ni. Okey. Pergi kat participant. Lepas tu pergi dekat sini. Anyone can share. So bila dia tick ni, macam sekarang ni dia tick anyone can share, sama macam tadi, participant can share. Jadi sekarang siapa-siapa saja yang nak buat sharing, dia klik je share, dia boleh share. Jadi bila kita untick anyone can share ni, automatik nanti dekat participant, dia punya icon untuk share ni disable. So macam sekarang ni saya sebagai participant, saya sebagai host, saya ada button share ni. Dan satu lagi, kalau nak tengok, pasal tak ada satu button ni, yang button ni adalah button untuk kalau dalam Webex dia panggil presenter. Siapa-siapa yang ada button ni, dia adalah presenter yang tengah share screen. Kalau kata saya ada participant nombor 2 ni nak buat share screen, saya sebagai host, saya hanya perlu drag benda ni pergi dekat orang nombor 2 tu. Jadi bila dia dapat apa kata ni lah, title sebagai presenter tu, dia boleh buat sharing. Tu dia beza sikit yang Zoom ni, Webex ni itulah dia ada satu macam kata macam tiket lah. Sebagai presenter baru dia boleh buat sharing. Sebab yang boleh buat sharing dekat dalam Webex ni ada 3 orang. Host, co-host dan satu lagi tadi ni presenter. So siapa-siapa yang pegang presenter ni baru dia boleh buat sharing. Mana katakan host nak buat presentation, dia kena ambil yang presenter punya role tadi, bawa kat dia. Ataupun dia boleh klik je dekat nama orang tu, lepas tu dia boleh change role kepada siapa. Sebab sekarang ni dia make presenter untuk dia. Kalau orang lain nanti, dia boleh juga pergi kat mouse over ke orang tu, klik change role, lepas tu klik make as a presenter. Alright. Untuk Webex yang tu je lah. Tapi sebab saya tak apa ramai yang guna Webex, saya banyak tunjuk yang dekat Zoom je lah. Alright, rasanya banyak dah tu. Kalau ada apa-apa, boleh tanya sekarang ataupun kalau ni bolehlah WhatsApp saya insyaAllah saya jawab cepat kot. Okey. Assalamualaikum Cik Rizal. Ya, salam Hafiz. Saya Akmal dari Fakulti Komputer. Boleh saya tanya soalan sikit? Boleh. Kalaulah presenter tu dah share screen, Okay. ada kemungkinan tak orang lain boleh share screen dia? Maksudnya dia boleh silang lah orang yang pertama share screen. Untuk Webex, dia boleh. Kalau orang lain tu kita allow untuk share, dia akan override yang tengah sharing tadi. Tapi kalau untuk Zoom, kalau kita set yang share tadi tu as a one participant saja ni, hanya host saja ataupun co-host, dia akan tunggu orang sebelum tu unshare dia punya screen, lepas tu orang yang kedua tu baru share. Okay, lagi satu, kalaulah participant tu kita dah allow dia masuk dan kita sedar dia bukanlah orang yang sepatutnya berada di dalam tu, dan kita remove, ada kemungkinan tak dia boleh masuk balik? Okey, yang tu Akmal boleh pergi dekat sini, pergi dekat Zoom ni, dia ada satu dia panggil kita tak allow, mana lepas kita remove dia tak boleh masuk balik. Yang tu function tu ada dekat sini, kejap saya check. Security mana benda ni dia banyak, dia kena check satu. Function tu ada Akmal. Mana kata bila lepas kita remove dia, kalau kita allow dekat setting kat sini, dia tak boleh masuk balik. Jadi dia tak boleh masuk balik. Kalau kita allow siapa-siapa yang kita remove tu ataupun kita kick out tadi tu, kita tak enable yang dia boleh masuk balik, dia boleh masuk balik. Jangan saya cuba carikan kat sini. Recognition mana kick out. Maksudnya kalau kita dah remove dia, dia masih dalam waiting room lagi kan? Dia takkan terus masuk kan? Dia ada dua, Akmal. Sama ada kita put him to waiting room ataupun kita remove keluar terus daripada Zoom.
Kalau kita put dia ke dalam waiting room, yang tu dia akan dia akan stay kat tu selagi kita tak bagi masuk, selagi tu dia boleh masuk. Atau kalau kita remove keluar dan kita enable dekat saya kata kat sini ni ada mana tah? Tak jumpa pula lagi. Kita enable kat sini, participant yang kita kick out tak boleh masuk balik. Okey, dia tak boleh masuk terus. Mana kita memang dah yes, kita dah block dia terus. Okey. Ada sambung kat sini nanti aku hantar cair. Benda tu ada, benda tu ada. Boleh. Okay. Alright. Okey. Terima kasih. Sama. Rafizan, Ya. mungkin sedikit penerangan kot pada peserta semasa nak membuat keputusan sama ada nak pilih Zoom atau Webex, apa ciri-ciri yang perlu dilihat, apa yang boleh Okey. Kalau antara Zoom dengan Webex, dua-dua as a platform for video conferencing, two-way communication lah. Jadi macam sekarang ni Webex dalam UPM, sesiapa yang ada account Webex dalam UPM ni kena mohon boleh mohon dalam SPICT, pergi klik dekat bahagian application, lepas tu klik bahagian Webex. Lepas tu dalam keterangan tu tulislah kita nak mohon akaun Webex untuk tujuan apa. Okey. Okey, itu satu. Untuk Webex ni kita punya akaun maksimum participant yang boleh kita support 1000. Untuk Zoom, kalau yang basic account ataupun free account, kita boleh support sampai 100. Kalau akaun yang berbayar, akaun yang boleh send bawah education, sekarang ni PTJ banyak dah yang langgan. UPM tak langgan Zoom, masing-masing PTJ kena langgan sendiri, menggunakan peruntukan masing-masing. Jadi cuma kita boleh langgan bawah akaun education. So bawah education tu boleh contact dengan IJEC, kita boleh tolong uruskan dengan menggunakan education punya package. Okey, education punya package kita boleh support sampai 300. Jadi masing-masing kena tengoklah crowd yang kita target untuk kita punya conference tu. Kalau conference tu dalam 300 ke bawah, alright, boleh. Kalau rasa selesa pakai Zoom, pilih Zoom. Kalau kata crowd tu lebih daripada 300, kat selesa boleh pakai Webex, okey, choose Webex. Okey, dalam Zoom kalau kata kita nak lebih daripada 300, kita kena langgan pula dia panggil live meeting. Okey, kalau saya boleh tunjukkan kat sini, Zoom ni pandai dia buat duit juga. .us/pricing. Dalam ini dia ada harga dia. So kalau yang free 100 orang. Lepas tu atas sikit pada free dia panggil Pro. Pro ni masih lagi 100 orang, tapi dia ada option untuk kita bayar secara monthly ataupun secara yearly. Tapi untuk business, enterprise dan education dia lagi mahal, okey. Cuma yang beza dia segi sini. Berapa banyak dia boleh pergi. Kalau untuk business tadi, dia boleh pergi sampai 300. Business ni sebenarnya sama je dengan education, cuma harga untuk education lagi murah. So education punya harga yang itu kita dapat around dalam 400-500 lah untuk 1 tahun. Kalau business lagi mahal lagi lah. Darablah $19 ni darab dengan 12 bulan. Darab dengan current rate sekarang. Okey, yang saya kata tadi add-on ni. Kalau kata kita punya event tu lebih daripada 300, kita boleh add-on ni, add-on panggil live meeting. Live meeting ni dia akan start dengan 500 dan paling tinggi pun 300. So 500 tu lebih kurang dalam $50. Kalau 1000 ni lebih kurang dalam $100. Okay, tapi disebabkan kitanya account education yang perlu langgan untuk setahun, jadi kena darablah $50. Kalau ambil 500, $50 ni darablah 12 bulan. Dia akan jadi nampak mahal sikit di situ. Tapi kalau ada separuh orang, dia kata dia pakai hanya untuk bulan tersebut saja. Dia tak pakai education kita, dia langgan terus yang ni. Account Pro $14 untuk sebulan, tapi 100 orang. Lepas tu dia tambah live meeting. Jadi dia tambah lagi dalam katakan 1000 orang. 1000 orang tadi dalam $100. Jadi 100 campur dengan 114 ni, maknanya akan dapat $1,114.99. Dia akan bayar tu hanya untuk sebulan saja.
Jadi masing-masing ada option lah macam mana nak pilih apa yang kita nak guna. Ada satu lagi dia panggil Zoom webinar. Tapi Zoom webinar ni lebih kepada macam tadilah one way. Bila pakai Zoom webinar ni, partisipan yang masuk tu automatik dia hanya boleh tengok, hanya boleh dengar presentation yang berlaku. Dia tak ada lebih pada two way punya komunikasi. Jadi partisipan yang masuk dia jadi kalau benda tu katakan tak limat dan tak banyak two way communication, memudahkan kita punya urus dia lah untuk jaga crowd. So kita tak perlu risau, kita hanya perlu risau dia panggil panelis, kita hanya perlu risau panelis ni masuk, lepas tu kita kontrol panelis punya video dengan audio. Untuk partisipan yang masuk automatik dia cuma jadi partisipan lah, partisipan yang kalau tengok audio, tengok dalam dewan yang jadi audiens yang duduk kat bawah tu. Dia hanya boleh tengok dan boleh dengar. Kalau dia perlukan partisipan dengan dengan panel, dia cuma ada option untuk bertanya dalam chat room. Sebab beza dia chat room dia tu, dia boleh bertanya khas kepada katakanlah panel nombor 1, panel nombor 2, panel nombor 3. Soalan tu dia boleh tuju terus pada panel nombor 1, 2, 3. Tapi harga untuk Zoom webinar ni lagi mahal. Dia ada tambahan tapi dia crowd dia lagi besar. Kita boleh pergi sampai 10,000. So harga-harga dia macam inilah. Kalau $500, $79 sebulan. 79. Kalau kata 1,000 naik lagi. Ni sebulan bukannya tahunan. Tahunan lagi mahal lagi. Dia boleh pergi sampai 10,000. Tapi sebenarnya function untuk yang ni semua ni boleh je kita pakai dekat kita punya Zoom meeting. Bezanya kita kena jagalah tadi. Contohnya nak buat gitu, kita klik dekat kita punya security ni, kita tak bagilah partisipan kita start video. Jangan bagi partisipan kita unmute dia punya mikrofon. Sebenarnya sama je. Cuma kita banyak kena buat kerja sikit lah. Alright. Okay, rasa soalan dalam chat saya tak tengok pun. Slot Q dan A dalam Zoom, itu kat mana ya dalam Zoom? Dia bukan. Sekejap, ada siapa tengah bertanya? Tadi saya nak tengok soalan-soalan dalam chat. Saya pernah join seminar yang ada slot Q, question and answer dalam Zoom. Itu kat mana dalam Zoom? Dia bukan dalam chat. Okey, ni yang tadi tu Faizah yang pakai pakai Zoom webinar. Dia tak sama macam Zoom ni. Dia beza. Okey. Okey, Zoom webinar ni kalau nak tahulah dalam UPM ni hanya ada satu PTJ saja yang ada langgan, iaitu PTJ Intro. Jadi kalau nak pinjam ke apa ke, mungkin boleh direct contact dengan diorang lah. Tak tahulah dia bagi pinjam ke ataupun dia akan charge ke. Mungkin dia. Tapi satu PTJ saja yang ada beli Zoom webinar ni, iaitu Intro. Yang lain yang beli semua Zoom meeting. Kita dah ada hampir, saya tak ingatlah berapa, saya rasa dah nak dekat 100 kot. 100 lesen Zoom dalam UPM yang dilanggan oleh PTJ. PTJ yang langgan sendiri akaun-akaun ni. Lately yang banyak langgan ni sekarang lecturer. Sebab dia orang nak cover ni kan sekarang kelas-kelas hybrid. Kalau tengok user sekarang ada berapa, saya pun tak pasti, lebih 100 lah kot. PTJ yang paling banyak sekarang FBSB kot. Baru je langgan 25 lesen. Saya 100 saya tak pasti mana saya tengok lagi. 100 lah. Okey, ada lagi tak soalan? Dah pukul 12 kot. Kalau tak ada, terima kasih. Kalau ada apa-apa boleh contact saya direct. Saya bagi nombor telefon dekat chat. Boleh ambil situ, bolehlah. Sama ada call ataupun WhatsApp saya. Apa tuan? Ya. Saya Azul daripada Wazan.
Ya Zul. Okey, macam program-program online yang biasa kita guna Zoom ataupun Webex lah. Tapi ada masa yang kita dah expired punya lesen tu, kita terpaksa guna Google Meet. Jadi dalam Google Meet ni, adakah konsep yang sama yang kita perlu alert berdasarkan guide-guide yang Tuan ceritakan tadi, ataupun ada benda-benda lain yang perlu kita perlu peka lah untuk penggunaan Macam Google Meet? Google Meet kita bukannya lesen yang ialah kita ni dia lesen education, dia pun lebih free je, cuma bezanya kita tak ada terikat dengan yang baru-baru ni kata setengah 1 jam ni kan. So kita unlimited. Yang lain tu lebih kurang sama je. Jadi Google Meet dia tak banyak sangat function sebab dia HTML5, dia memang dalam browser saja. Dia tak berapa banyak lah lepas dia punya setting-setting tu. Contoh macam yang kita buat sharing tadi, kita memang boleh disable share untuk semua orang. Tapi bila kita buka, kita akan buka share tu untuk semua orang. Yang boleh hanya, bila kita tutup, dia tu yang boleh hanya host saja yang boleh share. Dia tak boleh macam kita bagi ada co-host yang boleh share tu. Ya. Tapi sekarang ni, kalau katakan tentang lesen tadi tu, buat masa ni saya tak boleh nak janji, tak boleh nak kata sampai bila. Zoom sekarang memang dia bagi kita guna dia punya free Zoom tadi, basic Zoom tadi, unlimited masa. Jadi sekarang kita tak limit kepada 40 minit tu. Sebabnya dia kata kita masih bawah K-12 punya school kononnya. Jadi untuk COVID-19 punya masa ni dia bagi unlimited masa. Tapi benda ni tak boleh nak relax sangat ni Azrul, sebab hari tu pernah jadi tiba-tiba dia tarik. Tiba-tiba dia tarik dalam 2 minggu. 2 minggu tu semua orang jadi kelam kabut sebab kita banyak orang ingatkan benda tu unlimited. Dia dah pun schedule dia program apa semua. Tiba-tiba di limit 40 minit memang jadi kecoh sikit lah masa tu. Masa tu semua orang contact siapa yang ada akaun berlesen untuk session lepas ni kan banyak kan hybrid. Jadi kalau siapa-siapa tahun depan boleh start boleh start plan untuk equipkan bilik-bilik mesyuarat masing-masing dengan peralatan sidang video lah. Tak banyak pun, mungkin kamera dengan mikrofon. Kalau perlukan khidmat iDeck untuk datang tengok bilik masing-masing, nanti boleh contact kita orang boleh bagi nasihat lah apa yang patut beli, apa yang patut sediakan. Selalunya bilik meeting yang dah sedia ada dengan conference mic, kita boleh gunakan semula conference mic tu sebagai kita punya mikrofon. Cuma perlu tap dekat mixer je lah. Selalu kamera lah kalau nak beli. Cari kamera yang okey sikit, yang boleh pusing-pusing tu, kita panggil PTZ kamera. Invest sikit kat situ je. So the rest tu boleh pakai PC lah, sebagai PC dengan webcam je lah. Kalau ada macam conference letak dekat dalam satu bilik, ada ramai-ramai guna. Okay, ada lagi? Okey, terima kasih Tuan. Okey Azrul. Okay Safri, kalau tak ada mungkin boleh wrap up. Okey, Assalamualaikum. Saya rasa penerangan menarik daripada Haji Rafizan tadi. Dia dah cover tentang do's and don'ts, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh, dan juga setting-setting yang pihak penganjur atau sekretariat perlu tahulah. Saya semua dah maklum tadi, dan saya tengok sesi ni juga dirakam. Mungkin kalau nak refer balik boleh hubungi Rafizan sendirilah. Okey. Yang kedua tadi berkenaan juga tentang servis-servis yang juga ditawarkan oleh Seksyen Rafizan, iaitu jika ada mana-mana PTJ yang perlukan naik taraf tentang bilik conference masing-masing ataupun bilik video conferencing masing-masing, boleh hubungi kami lah. Just sama ada contact nombor telefon ataupun isi SPICT pun boleh. Even isi SPICT lagi digalakkan lah. Just request itu, Rafizan sendiri akan turun, sebab sebenarnya bila kita kata video conferencing, dia bukanlah semudah satu kamera, satu mikrofon. Bila Haji Rafizan turun, dia akan check network macam mana, besar bilik macam mana, mikrofon macam mana,
Bukan semua dengan satu yang mikrofon tegak tu. Dia ada kadang dia ada conference mikrofon yang satu bilik, kadang-kadang satu tak cukup, ada perlukan 2 dan sebagainya. Jadi kalau sempat mungkin boleh dibajetkan untuk tahun depan. Itulah maksud yang tadi disuarakan. Okey, selain daripada itu, saya rasa semua dah maklum tentang perkara ni. Jadi saya minta kepada semua kalau boleh maklumkanlah atau sebar-sebarkanlah kepada ahli-ahli yang lain, terutama jika ada siapa-siapa yang ingin menganjurkan sebarang acara online, video conferencing di tempat masing-masing. Kalau kami tak sempat, tolong maklumkanlah, jaga-jaga sikit tentang kita punya peserta. Jangan percaya sangat, bukan semua peserta tu tulen. Ada yang datang hanya untuk mengacau, so hati-hati sikit. Kalau nak buat poster atau dekat laman web, kalau boleh protect sikit. Kalau boleh password jangan diedarkan. Yang saya maklumkan Rafizan kebanyakannya hanya maklumkan pendaftaran. Bila dah daftar dengan maklumat yang proper, barulah penganjur akan kongsikan address yang betul. Jadi sekurang-kurangnya kita tahu bagi setiap orang yang dapat password tu, memang orang tu kita boleh percayalah dan boleh dihubungi balik. So itu sajalah. Kalau tak ada apa-apa soalan dan sekarang pun dah pukul 12.20, saya ingat kita boleh hentikan kita punya taklimat pada hari ini. Kita boleh tamatkan dengan dengan bacaan wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Okey, so terima kasih semua. Sekiranya ada apa-apa nanti boleh macam tadilah, just hubungi kami baliklah. Okey. So terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh ya, siapa yang masih tak punch tu, dekat chat ada link yang disediakan, boleh punch kat situ ya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Puan Salmawati Abdul Malik. Terima kasih Ji Syafri. Tak jauh mana pun. Terima kasih Ji. Sama. Ni yang lain ni semua otak kan ni, kan biasalah pakai sebenarnya. Ya. Betul. Banyak otak dia. Ya, pasal streaming tu macam mana? Nak buat delay streaming tu Brad. Kita PSPK boleh ni kat, nanti kita discuss lah PSPK. Okey. Dia Rizal di tengah-tengah sebab servis tu macam di tengah-tengah antara kita dengan PSPK. So tu yang kena discuss tu. Kita buat video conferencing, PSPK lebih kepada streaming. Jadi kalau tu kita tadi tu webinar ataupun yang delay kan tu berada di tengah-tengah tu sebenarnya. Tengah tapi lebih kepada dua orang lah. Ya, adik tanya fungsi webinar dengan streaming biasa. Kalau cakap one way, betul pakai tapi sebenarnya webinar dia two way tu kan. Dia perlu tanya, orang perlu tanya dalam tu. Boleh tapi kita kena promote dia sebagai panelist. Yes. Tapi ada banyak kerja lah. Kita boleh nanti dia untuk share pun boleh dalam tu. Sebab takut nanti macam FB semua pun boleh juga. Dia boleh tanya dalam tu chat kan. One way lah. Dia sebab kadang-kadang daripada one way lah. Webinar ni normally yang berbayar. Cuma beza kalau webinar dia kena ingat lah, webinar tu memang kita purposely untuk one way, untuk virtual seminar. So ada PTJ yang dia tersalah beli. Dia beli webinar tapi dia ingat webinar tu sama macam Zoom meeting. Jadi macam dalam conference tu dia nak buat backup room tak boleh. Memang dalam Zoom webinar tak ada backup room. Tak boleh.
Ya. Webinar ni normally conference, dia tanya. Sebab dia purposely virtual conference tu je. Betul. Okay, terima kasih semua Zan, Syafri. Okey, sama. Nanti kita bincang pasal bilik atas esok. Boleh. Okey. Alright. Okey, Rizan saya leave dulu Okey, terima kasih Safi.